Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Apa khabar anak pelajar tahun 5? Dan akan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita pada minggu lepas. Video pada minggu lepas tentang tajuk pelajaran 1 perkembangan agama Islam. Itu tajuk besar dia, tajuk kecil dia akidah, unit 1 akidah. Pada minggu lepas kamu dah pun mempelajari beriman kepada Allah dan juga beriman kepada malaikat. Jadi hari ini kita pergi pula kepada muka surat 6 tu, beriman kepada Rasul. Okey, dia kata apa kat situ? Okey, perenggan yang pertama muka surat 6. Nabi ialah manusia biasa yang dipilih oleh Allah Ta'ala dan diberi wahyu untuk dirinya sahaja. Rasulullah ialah manusia yang diutus oleh Allah Ta'ala dan diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada manusia. Para rasul telah diutuskan untuk seluruh alam, tidak kira kaum ataupun bangsa. Allah SWT mengurniakan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW secara beransur-ansur selama 23 tahun. Jadi untuk perenggan yang pertama ni dikata apa? Nabi ni ialah manusia biasa, tetapi dipilih oleh Allah Ta'ala dan diberi wahyu untuk dirinya sahaja. Tetapi Rasul ialah manusia yang diutuskan oleh Allah dan diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada manusia. Jadi apabila Nabi ni manusia biasa, dah dipilih, dia asalnya manusia biasa, maafkan saya, dipilih menjadi Rasul, dipilih menjadi Nabi, dan wahyu yang ada pada dia tu wajib disampaikan kepada manusia, wajib disebarkan. Jadi para Rasul ini telah diutuskan untuk seluruh alam, tidak kira kaum ataupun bangsa. Sebab itulah kalau kamu ingat, setiap Nabi ada kaum dia, ada pengikut dia. Cuma pengakhirannya sama ada memperakui ya Allah itu Tuhan ataupun tidak saja. Jadi Allah SWT ni menggunakan Al-Quran yang diturunkan kepada Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Rasulullah lah, kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun secara beransur-ansur. Jadi Al-Quran tu, Al-Quran yang kamu duk baca tu, yang dalam buku tu, yang telah dibukukan, bukan dalam buku tu, macam dalam gambar, dalam slide kamu tu, dalam muka surat 6 tu, dia kata apa? Bukannya diturunkan secara beransur-ansur, maksudnya bukannya Allah bagi book sedebuk macam tu, macam dalam buku, macam yang telah dibukukan tu, bukan. Al-Quran ni ada peristiwa, ada ayat yang diturunkan. Setiap peristiwa ada ayat yang diturunkan. Jadinya tugas Nabi dan para sahabat ni, dia menyimpan lah, dia tulis tu, dan akhirnya dapatlah dibukukan menjadi Al-Quran tu, dapatlah dibukukan. Jadi senanglah kita nak baca sekarang. Jadi perenggan yang kedua, Al-Quran adalah pelengkap dan penyempurnaan risalah Allah SWT dari kitab-kitab yang terdahulu seperti Taurat, Zabur dan Injil. Jadi Al-Quran ni orang kata penutup lah, yang di mana pelengkap yang terdiri daripada kitab-kitab sebelum tu. Taurat, Zabur, Injil tu dalam Al-Quran tu ada belaka, ada lagi sempurna, dia lagi perfect, dia lagi lengkap. Okey, jadi peristiwa nuzul Al-Quran, nuzul Al-Quran apa? Nuzul, nazala ni turun. Tu maksud dia, kalimah Arab nuzul. Peristiwa nuzul Al-Quran ataupun peristiwa turunnya Al-Quran ni telah berlaku pada malam Jumaat 17 Ramadan bersamaan dengan 41 tahun keputeraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sirah tahun 3 kamu dah belajar, kalau kamu masih ingat, dia ada dalam peristiwa penurunan wahyu. Jadinya kalau kamu tengok kalender tu, nuzul Quran, inilah peristiwa dia, peristiwa penurunan wahyu, peristiwa penurunan Al-Quran. Okey. Peristiwa ini sebagai permulaan zaman jahiliyah yang diseliputi kegelapan dengan disinari cahaya keimanan dan kebenaran Islam. Umat yang hidup bertuhankan hawa nafsu akan berubah kepada bertuhankan Allah. Jadi lepas peristiwa penurunan wahyu ni,
pada malam Jumaat 17 Ramadan tu, makanya peristiwa peristiwa jahiliah ni dah pun semakin pudar daripada menyembah agama nenek moyang mereka, kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang seterusnya, pengembangan dakwah Rasulullah SAW berbeza dengan Nabi yang terdahulu. Umat terdahulu tertarik dengan beriman kepada utusan Allah SWT apabila takjub dengan mukjizatnya yang menyalahi adat, seperti menyembuhkan orang buta dan mengobati sakit kusta, sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Isa alaihissalam. Asas beriman mereka adalah atas dasar melihat perkara yang menyalahi adat yang berlaku kepada Nabi Isa. Jadi dekat sini, kalau pengikut-pengikut Nabi lain, mereka tertarik dengan Islam ni kerana dia nampak magician. Dia nampak benda yang luar biasa. Contoh Nabi Isa tadi, dia dapat rawat orang penyakit kusta, dapat sembuhkan orang buta. Jadi dia percaya kepada Islam sebab dia tengok Isa tu, Nabi Isa tu boleh buat macam tu. Itu saja. Tetapi berbeza dengan Nabi Muhammad, tidak. Nabi Muhammad ni dia buatlah bulan terbelah dua ke, matahari lambat terbenam ke, tetap juga orang tak masuk Islam. Tetapi orang ramai masuk Islam sebab apa? Sebab dakwah dia tu berkesan. Berbeza dengan Nabi-Nabi sebelum tu. Maksudnya Nabi Muhammad ni dia memang berjaya membuatkan orang-orang jahiliyah masa tu masuk Islam, orang kafir Quraisy pada masa masuk Islam, sebab dengan dakwah dia yang tersendiri, dengan cara dia mendekati orang dengan betul lah, bukannya disebabkan mukjizat ni tadi. Yang seterusnya kita tengok beriman kepada kitab Allah. Tengok separuh dekat muka surat 6 tu, atas tu. Yang sambungan ni pada muka surat 7. Beriman kepada kitab Allah. Kitab Allah Ta'ala adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril untuk membimbing manusia pada jalan yang benar, berbanding dengan Nabi Muhammad SAW yang dikurniakan mukjizat yang azim, iaitu Al-Quran yang boleh melemahkan penentang Islam yang sombong dan meyakinkan manusia dengan akal apabila meneliti ayat-ayat Al-Quran. Dalam meyakinkan manusia dengan akal apabila meneliti ayat-ayat Al-Quran. Dalam meyakinkan manusia dengan Al-Quran bergantung kepada budaya bicara akal, penyaksian panca indera terhadap kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dekat sini kitab Allah ni diturunkan kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril. Jadinya selepas Nabi Muhammad ni wafat, Jibril dah tak ada tugas, dah tak ada kerja. Dia nak sampai wahyu kat siapa lagi? Kerana malaikat Jibril ni tugas dia menyampaikan wahyu kepada para rasul dan para nabi. Jadi kita tengok kat situ, kitab suci tu dalam kotak tu, kitab suci dan penerimanya. Yang ni saya yakin kamu dah tahu, kerana dalam subjek akidah sendiri pun dah diajar. Taurat siapa penerima dia, Zabur siapa penerima dia, Injil siapa penerima dia, Al-Quran siapa penerima dia, diturunkan dalam bahasa apa, kamu dah pun pelajari. Cumanya dalam sirah ni kita ulanglah sikit, kita buat ulang kaji sedikit. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Diturunkan dalam bahasa Ibrani atau Hebrew. Diturunkan kepada kaum Bani Israel atau kaum Yahudi. Isi kandungan adalah pengajaran dan bimbingan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Diturunkan dalam bahasa Suryani. Diturunkan kepada kaum Bani Israel atau kaum Yahudi juga. Isi kandungan adalah kata-kata hikmah dan nasihat. Kitab Injil pula diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Diturunkan dalam bahasa Ibrani atau Hebrew. Diturunkan kepada kaum Bani Israel atau kaum Yahudi. Isi kandungan adalah hukum-hukum yang khusus dan terbatas kepada Bani Israel. Dan kitab Al-Quran yang kamu sudah maklum diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan kita nak ikut Nabi Muhammad sampai sekarang lah, kita berpegang kepada Al-Quran. Diturunkan dalam bahasa Arab. Diturunkan kepada bangsa Arab dan seluruh umat manusia sehingga kiamat. Itu sampai sekarang kita ada tu, selagi kita kiamat, Al-Quran lah yang kita pegang, yang kita pandu, yang kita berpandukan kepada Al-Quran. Dan isi yang tadi adalah isi kandungan adalah syariat untuk semua manusia. Kita tengok seterusnya.
beriman kepada hari akhirat. Okay, muka surat 8 tu. Okay, hari akhirat bermaksud hari kemusnahan dan kehancuran alam ini. Pada hari tersebut seluruh alam akan musnah dan semua manusia akan mati. Semua manusia akan dibangkitkan semula untuk menerima pembalasan Allah Ta'ala. Jadinya orang kata apa? Sebagaimana yang kamu sedia maklum, hari akhirat ini bermaksud hari kemusnahan. Bumi ini dihapuskan dan semua akan mati dan kita akan dibangkitkan semula untuk menerima pembalasan. Kalau sepanjang kita hidup di dunia ni baik, maka balasan yang kita akan dapat di akhirat nanti baik. Kalau kamu jahat, sebaliknya maka terimalah juga balasan yang jahat daripada Allah, balasan yang buruk daripada Allah di akhirat kelak. Okay. Perangkat yang kedua, orang Arab jahiliah menolak Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW kerana mereka takut hendak beriman dengan hari akhirat. Hal ini kerana pada hari akhirat mereka akan disoal atas apa yang mereka kerjakan di dunia. Sebenarnya mereka sedar apa yang mereka lakukan adalah salah dan perlu dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Jadinya orang Arab jahiliah ni tadi, dia tak boleh terima beriman kepada hari akhirat ni. Kerana apa? Kerana dia tahu sebenarnya, tapi dia ego. Maksud dia ego ni, dia angkuh. Dia tak boleh nak, dia tahu kalau benda yang dia buat tu akan dipertanggungjawabkan dekat akhirat, benda yang salah tu akan terima balasan. Tetapi disebabkan ego yang tinggi ni tadi, dia tolak untuk beriman kepada akhirat. Dia tak nak percaya. Tapi dia sebenarnya dia tahu tentang cerita yang sebenar macam mana. Yang seterusnya, setelah 23 tahun berdakwah, Rasulullah SAW akhirnya berjaya merubah akidah orang Arab jahiliah kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepercayaan kepada hari akhirat membuatkan manusia lebih rajin beribadah dan berusaha menjauhkan diri daripada melakukan maksiat. Jadinya selama 23 tahun Nabi berdakwah, akhirnya orang Arab jahiliah ni Allah bukakan hati untuk menerima Islam. Mereka lebih beribadah dan dah tinggal dah maksiat tu. Tak ada lagi dah nak berbohong, mencuri, berzina, macam-macam. Orang Arab jahiliah ni kan dia suka buat kerja jahat, kerja hak pelik-pelik tu. Dia dah tinggalkan dah lepas dia menerima Islam. Yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar. Ni kan rukun iman. Apa dia kata kat situ? Maksud surat 8 maksud qada dan qadar ialah kita percaya dan yakin bahawa setiap apa yang berlaku telah ditentukan oleh Allah Ta'ala sejak azali lagi. Pada zaman jahiliah mereka beranggapan berhala boleh menentukan kebaikan atau keburukan kepada mereka. Atas kepercayaan tersebut mereka sanggup bersusah payah dan menentang dakwah Rasulullah SAW. Jadinya masuk qada dan qadar ni, Allah ni telah mengaturkan kehidupan kita ni sejak azali lagi. Tetapi orang Arab jahiliah ni dia percaya bahawa berhala ni yang mampu mengubah hidup dia, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Jadi sebab itulah dia pada masa itu sanggup bersusah payah menentang dakwah Nabi. Perangkat yang kedua, Rasulullah SAW menolak dakwaan mereka bahawa berhala boleh memberi mudarat ataupun manfaat kepada manusia. Berhala tidak mempunyai apa-apa kelebihan, malah berhala itu sendiri memerlukan manusia membina dan mengawasinya. Jadinya Nabi Muhammad ni dia tolak hujah orang kafir Quraisy ni, orang Arab jahiliah ni. Dia menolak hujah yang mengatakan berhala ni yang menentukan nasib. Nabi Muhammad kata tak, berhala tu tak ada apa-apa kuasa pun, dia keras situlah. Sedangkan berhala itulah yang mengharapkan orang jahiliah ni bina dia. Kalau orang Arab jahiliah ni tak bina dia, tak buat dia, tak jadinya patung, tak jadinya dia keras itu, tak jadi, tak ada pun. Jadinya maksudnya berhala tu yang mengharapkan manusia. Berhala tu tak berkuasa apa-apa pun. Yang seterusnya, ketentuan baik yang muka surat 8 lagi. Ketentuan baik dan buruk adalah daripada Allah SWT. Manusia tidak boleh menentukan diri mereka, melainkan Allah. Beriman pada qada dan qadar adalah perkara dalam akidah Islam yang telah ditanam oleh Rasulullah SAW dalam hati umatnya. Jadinya ketentuan baik dan buruk ni Allah je yang boleh menentukan. Manusia tidak boleh menentukan, melainkan Allah. Dan juga beriman pada qada dan qadar ni Nabi dah tanamkan dalam hati kita. Okay, jadi perangkat yang terakhir surat 8 tu, apabila umat
percaya dan yakin bahawa qada dan qadar daripada Allah SWT, mereka akan bertambah kuat berusaha untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Manusia akan redha dan sabar dengan apa sahaja yang Allah SWT tentukan kepada mereka. Jadinya apabila kita percaya dan yakin bahawa qada dan qadar itu daripada Allah, jadi kita ni akan bertambah kuat berusaha untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, dan kita akan redha dan sabar apa sahaja ketentuan yang Allah tetapkan kepada diri kita. Sama ada kalau Allah bagi yang baik, kita redha; Allah bagi yang tak baik, kita redha, kerana semua itu adalah ketentuan Allah SWT. Okey. Jadinya kita bacalah sikit pengajaran dekat situ. Pengajaran kat situ, yang pertama dia kata pegangan yang kukuh dengan akidah Islam merupakan tunjang kekuatan Islam. Maksudnya pegangan yang kukuh dengan maksudnya kita berpegang teguh dengan akidah ni adalah merupakan tunjang, merupakan kekuatan Islam. Okay, yang kedua, perkara penting dalam Islam ialah beriman kepada Allah. Bila kita beriman kepada Allah, insya-Allah kita akan dapat ikut semua. Beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman pada kitab Allah, beriman pada qada dan qadar, kita dapat ikut semua tu. Yang ketiga, setiap zaman perlu ada Rasul sebagai penunjuk kepada jalan yang benar. Rasulullah SAW adalah Rasul akhir zaman. Betul lah tu. Dalam setiap zaman ada Rasul dia, ada Nabi dia. Zaman Nabi Isa, Nabi Isa lah. Zaman Nabi Nuh lah untuk pengikut dia. Zaman Nabi kita, Rasul yang terakhir Nabi Muhammad. Okay, yang keempat, Al-Quran adalah kitab yang lengkap dan merupakan mukjizat yang besar untuk sepanjang zaman. Tu tadi kalau kamu perasan, Zabur ke, Taurat ke, Injil ke, semua ada dalam Quran tu. Quran tu lebih sempurna, lebih lengkap. Okay. Yang kelima, orang yang beriman kepada malaikat akan sentiasa memelihara diri daripada melakukan maksiat. Kerana dia tahu malaikat ni akan catat amal baik dia. Jadinya dia akan lebih berhati-hati, dia tidak melakukan maksiat. Okay, yang keenam, makhluk tidak boleh memberi mudarat ataupun nikmat melainkan Allah. Jadi tiada makhluk yang boleh mendatangkan mudarat kepada kita melainkan Allah saja. Sama juga macam berhala tu tadi. Berhala tak boleh buat apa-apa pun, dia keras situlah dia patung. Yang boleh menentukan baik buruk kita adalah Allah SWT. Jadi berakhirlah unit 1 akidah ni. Di bawah tajuk besar dia, pelajaran 1 perkembangan agama Islam. Selesailah unit 1 akidah. Jadi sebagai tugasan, okay, saya nak kamu buat aktiviti 1 saja. Nombor 1 sampai nombor 7. Jawapan ada dalam petikan dan ada dalam video pembelajaran saya ni. Yang pertama pada minggu lepas, yang kedua yang kamu tengok sekarang ni. Jadi dia kata apa? Bilakah Islam dapat, nombor 1 tu, bilakah Islam dapat dikembangkan dengan lebih pesat lagi? Bila? Nombor 2, apakah kebaikan akidah yang sahih kepada umat Islam? Nombor 3, nyatakan penyembahan orang jahiliah sebelum Islam. Dia sembah apa? Nombor 4, senaraikan 5 nama berhala yang besar yang terdapat di sekeliling Kaabah. Ada. Itu tajuk minggu lepas, bukan tajuk minggu lepas. Ini tajuk yang sama, tapi video pembelajaran minggu lepas ada saya sebut apa dia. Nombor 5, berapa lamakah Al-Quran diturunkan. Baru tadi saya sebut berapa puluh tahun Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Nombor 6, apakah tugas malaikat Jibril. Apa dia? Takkanlah tak tahu. Okey. Saat baru kok saya sebut tadi, menyampaikan apa. Nombor 7, apakah kepentingan qada dan qadar kepada umat Islam. Lagilah baru saya sebut penggalas sekali tadi. Jadi kamu boleh jawab dulu dalam kertas, tulis hari, tulis tarikh, salin elok-elok, jawab. Jawapan ada dalam video dan juga ada dalam teks ni, dalam buku teks ni, dan juga dalam PDF yang saya dah sertakan dalam grup tu. Jadi sebarang kekurangan saya mohon maaf. Dan saya haraplah kamu semua ni tahun 5 dapat beri kerjasama yang baik. Walaupun kita di atas talian ni, tolong bagi kerjasama yang baik, kan tahun ni kamu jumpa KK. Jadi sebarang kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Jika ada persoalan, kamu boleh tanya saya melalui WhatsApp. InsyaAllah saya akan jawab, saya akan bantu. Jadi akhir kata daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.